Pusingan 3 ni saya kau boleh ikut hati memang tak mau. Tengok dengan tadi duduk menjerit hati kita semua. Lebih saya gunakan veto saya duk tanya, tapi rasa macam tak adil juga. Jadi kita bukakan kepada ground untuk bertanya. Cuma saya minta hormati kuasa saya sebagai moderator, saya yang tentukan siapa nak tanya. Jadi kita mulakan. Sila angkat tangan, saya akan pilih. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nanti kejap. Mike. Mike ada? Mike. Belakang. No, Rahman. Wait, orang depan nanti baru Rahman menyata. Saya tentukan siapa bertanya. Okey, silakan. Spesifik kepada seorang saja ya. Kita akan pilih soalan. Okey, silakan. Satu soalan untuk seorang saja. Okay. Assalamualaikum. Soalan ni saya tujukan kepada wakil daripada SPRM. Sebelum tu nama saya Zokri bin Walisa, umur 47 tahun, berasal dari Kelantan. IC nombor? Tak. Saya tahu. Saya selepas kerajaan dibubarkan, kerajaan yang memerintah dibubarkan, semasa tu caretaker government yang akan memegang jawatan seperti yang di Rafizi tadi lah. Jadi saya nak tanya kepada SPRM, pada masa tersebut banyak penggunaan kenderaan kaki tangan kerajaan yang membantu kerajaan yang memerintah sebelum tu. Apakah ini persepsi rasuah ataupun realiti rasuah? Termasuk media termasuk media juga. Ya saya. Terima kasih. Okey, silakan yang baju hitam kat belakang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Saleh. Tapi Lucy pun dah kenal kan. Jadi saya blogger. Saya ada soalan lah kepada Dr. Chandra. Baru ni Francis Zahidin kata kehakiman di Malaysia tidak bebas. Rafizi mungkin waktu reformasi tu Rafizi di UK dia tak biasa dengan ceramah Dr. Chandra. Saya biasa. Dan Dr. Chandra lah orang yang mempopularkan kalimah kehakiman yang pincang. Dan kehakiman yang sama yang pincang inilah yang mendapati Anwar Ibrahim bersalah atas tuduhan rasuah. Jadi saya nak tanya, kan? Dulu kata pincang, sekarang kata betul. Mana satu yang betul? Okey, terima kasih. Itu minta satu soalan daripada wanita. Kaum hawa kalau boleh. Jika dapat. Supaya ada kesaksamaan gender. Ada? Wanita tak mau tanya? Baik, gambarnya wanita di sini. Okey, silakan. Oh, ada skrip. Oh ya, pakai skrip. Assalamualaikum dan selamat datang. Selamat. Saya nak bertanya kepada salah seorang daripada ahli panel. Siapa seorang tu? Dr. Chandra. Saya. Oh, ada penasihat. Okey. Kita spesifik soal nanti semua akan jawab. Biasanya macam itu. Dr. Chandra. Saya nak bertanya kepada yang sebelah Cik Rafizi. Ya, Datuk Rahman. Okey. Hari-hari Puan TV tidak kenal. Saya nak bertanya, kenapa parti-parti politik tidak terus dalam mendedahkan kegiatan rasuah politik oleh ahli-ahlinya untuk mendapatkan jawatan dalam partinya? Okey. Saya rasa Datuk Rahman dah mana? Okey. Tak, kita ambil 3 dulu, lepas ni kita akan pergi 3 seterusnya. Soalan pertama kepada Datuk Syukri, silakan. Okey. Pasal caretaker tadi kan. Saudara apa? Syukri nama dia. Zikri. Okey, nama kawan saya. Okey. Pada pandangan saya tuan-tuan, bila parlimen ataupun adun dibubarkan, maka sepatutnya ada satu kerajaan sementara, dipanggil kerajaan sementara, ditubuhkan untuk mengambil, untuk take care the government. Okey, pada pandangan saya, penggunaan kereta kemudahan menggunakan dia bukan apply pada satu parti saja. Maksudnya, dari segi pandang saya,
penggunaan kereta kenderaan pada masa itu saya rasa memang tak boleh. Kemudahan tak boleh. Tapi ingat, dia bukan apply pada satu parti. Dia bukan apply pada nasional, tapi dia apply juga pada parti-parti lain ataupun Termasuk kerajaan negeri semua. termasuk kerajaan negeri di Kelantan ke, di Kedah ke, di mana saja ke, dia apply to everybody. Tapi sekarang ni kita tak ada satu pun garis panduan yang betul-betul lengkap yang untuk guidekan rezeki caretaker ini. Dan saya yakin bahawa kita boleh usulkan kepada kerajaan supaya diadakan satu guideline yang tegas berhubung dengan caretaker ini. Tidak ada peruntukan undang-undang. Sekarang tidak ada yang lengkap. Okey. Dr. Chandra. Terima kasih saudara moderator. Ini tentang kehakiman. Saudara, kenyataan yang saya buat pada tahun 1988 tentang kehakiman ada dalam konteks kes Tun Saleh Abbas. Saya bukan sahaja membuat kenyataan, saya kempen untuk membela kedudukan Tun Saleh Abbas pada masa itu. Saya berpendapat bahawa apa yang berlaku pada tahun 1988 ada satu bentuk kezaliman pada seorang individu yang berlaku pada tahun 1988. Pendirian saya konsisten tentang kehakiman. Apabila saudara Anwar dibebaskan pada bulan September 2004, saya buat kenyataan muncul kaca televisyen, saya mengalu-alukannya kerana saya menganggap beberapa kejadian sebelum itu tidak adil, termasuk dibelasah di penjara dan sebagainya. Dan jangan kita lupa bahawa kehakiman yang membebaskan Anwar dua kali, satu pada tahun 2004, sekali lagi pada bulan Januari, tanggal 9 Januari, membebaskan Anwar. Kehakiman yang sama juga mempenjarakan Anwar. Apakah kita punya pendirian? Sekiranya dibebaskan, adil. Sekiranya tidak dibebaskan, tak adil. Saya tak setuju dengan pendirian sedemikian rupa. Bagi saya, prinsip itu lebih penting. Prinsipnya, ada keadaan tertentu di mana berdasarkan pada fakta, sistem kehakiman kita buat keputusan tertentu. Adakah situasi yang lain di mana kehakiman buat keputusan yang lain, ya? Tetapi yang kita tak setuju adalah campur tangan politik, campur tangan eksekutif terhadap kerja dan tugas kehakiman seperti mana berlaku pada tahun 1988. Saya nampak saudara yang dihormati bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerana ada hakim-hakim seperti Tun Hamid Muhammad dan sebagainya, sudah ada perubahan. Dan kedudukan kehakiman kita itu lebih baik daripada 20 tahun dulu. Dan kita harus terus memajukan, kita terus harus memperbaiki dan mempertingkatkan sistem kehakiman kita. Saya tak berani mengatakan bahawa sistem kehakiman kita itu sempurna, perfect, tidak. Tapi boleh diperbaiki, boleh dipertingkatkan. Tapi jangan kita bandingkan keadaan sekarang dengan apa yang wujud pada tahun 1988. Dr. Chandra, adakah campur tangan eksekutif kepada badan kehakiman yang mungkin Dr. Chandra katakan sekarang ni tidak seteruk 88? Adakah kerana kuasa eksekutif itu sendiri ataupun badan kehakiman? Sebab sekarang eksekutif berbeza. 88 rejimnya lain, sekarang rejimnya lain. Ada tiga faktor ya, tiga faktor. Yang pertama, memang kerana sudah ada perubahan dari segi politik, eksekutif dan lain. Yang kedua, ini ada kerana hakim-hakim juga. Kerana selepas peristiwa 1988, saya berpendapat bahawa sebahagian besar daripada hakim kita, mereka begitu sedar tentang prinsip kebebasan sistem kehakiman dan mereka juga atas kemuliaan insan itu, konsep dignity of the human being. Mereka nak mempertahankan kebebasan kehakiman. Tapi faktor yang ketiga mungkin lebih penting. Dan apakah faktor yang ketiga? Kerana suasana masyarakat dah ubah. Kerana masyarakat kita sekarang lebih terbuka, lebih berani, kerana kita lebih menegakkan prinsip kebenaran. Itulah perubahan yang berlaku. Apa yang membawakan perubahan masyarakat? Adakah kerana pressure daripada pembangkang ataupun suasana media atau bagaimana? Ada sekali lagi tiga faktor. Yang pertama, saya fikir perubahan ini berlaku, saudara moderator, kerana teknologi baru. Teknologi baru memainkan peranan penting. Yang kedua, kerana pembangkang itu lebih kuat sekarang kalau dibanding dengan dulu, dengan pembangkang jauh lebih kuat daripada
20 tahun dulu. Dan yang ketiga, perubahan ini berlaku pada khidmat saya juga kerana saya nampak bahawa peringkat global sekalipun kita tidak boleh mempertahankan konsep sistem politik tertutup lagi. Sistem politik sudah lebih terbuka dan kita juga harus ikut arus perdana dunia. Okey, terima kasih Datuk. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan politik uang dari dalam hati, politik uang dalam hati. Saya cuma boleh bercakap tentang hati saya Parti UMNO lah. Sebenarnya parti saya sekarang, Parti UMNO, pertama sekali kita mengakui ada sedikit permasalahan di situ. Di mana insiden-insiden membeli undi dan sebagainya itu berlaku. Itu kita tidak nafikan, ya. Maka malah Jawatan Kuasa Disiplin Parti UMNO sendiri mengakui dan membawa beberapa individu ke muka pengadilan. Saya berpendapat masalahnya ini saya minta maaf sedikit lah, sebab ini kalau dicerita nanti kan orang kata saya berpolitik lagi. Tetapi fenomena politik uang di dalam Parti UMNO ini dulu adalah juga beli minyak, beli makan dan sebagainya. Ianya begitu mendadak apabila ada pertandingan tahun awal 1990-an. Apabila Datuk Seri Anwar bertanding timbalan presiden. Ini semua orang tahu. Pada waktu itu beliau mau menjadi timbalan presiden dan ada gerakan yang bersepadu, yang teratur untuk saya sendiri terlibat lah, maksudnya terlibat dari segi terlibat dari segi saya bukan ketua saya bukan perwakilan, tapi saya nampak mata kepala saya sendiri, ya, saya nampak. Tapi tak apalah. Soalnya sekarang ini soal tentang politik uang ini wujud di dalam semua parti. Dan apa yang dibuat sekarang oleh Parti UMNO, kalau bercakap tentang Pakatan Rakyat lah, saya tidak tahu apa yang buat. Tapi dalam UMNO sekarang ini kita telah buat beberapa perkara. Satu, jawatan kuasa disiplin kita itu lebih kuat. Keduanya ialah kita buat pindaan perlembagaan, membesarkan lagi jumlah perwakilan supaya tidak boleh dirasuah. Sekarang ini perwakilan kita itu presiden parti ditentukan di peringkat bagian, bukan lagi di perwakilan di Dewan Merdeka. Ya, jadi di situ susah untuk orang sesiapa calon-calon yang ingin mendapatkan jawatan di dalam UMNO. Sekarang ini amat sukar. Kalau dulu senang sedikit, hanya 2,000 lebih perwakilan di dalam Dewan Merdeka, itu saja yang perlu dijaga. Tapi sekarang ini ratusan ribu. Jadi itu saja. Dan kemudiannya ada insiden-insiden di mana kalau ada isu yang ada kaitan dengan politik uang, kita serahkan kepada SPRM secara diam-diam, bukan secara macam kawan keluar dalam media. Dr. Chandra tadi kata dia buat laporan, tapi dia diam-diam. Itu sebanyak orang tak tahu. Ya, tapi saudara Rafizi dengan jingkat 13-nya, itu bukannya nak menakutkan Rafizi, tapi itu adalah undang-undang yang perlu kita hormati. Section itu kita tak, ini tak ada nama menakutkan. Siapa nak takutkan you pun. Jadi pada saya melihat dalam konteks yang lebih besar, Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri sekarang ini, ya, dia mempunyai iltisan politik untuk membentras rasuah. NKRA. Dalam NKRA tidak ada satu negara di dalam dunia ini yang mengaitkan KPI sebuah kerajaan kepada pencapaian pembantrasan pencegahan rasuah. Hanya Malaysia saja yang meletakkan KPI-nya diikat dengan Corruption Perception Index. Maknanya kita telur. Teruk sangat. Ya. Bagi terus bagi peluang benar. Ya. Tapi tak, orang minta apa? Saya biasa. Dia siang semua macam di Parlimen juga begitu. Begitu kan? Ya. Saya nak katakan, tidak ada satu negara di dunia ini yang mengikat KPI kerajaannya di bawah NKRA itu dengan satu indeks yang bukan ditentukan oleh negara kita, ditentukan oleh Transparency International, satu agensi badan yang bebas yang bertaraf antarabangsa. Di situ keiltisan politik itu sudah ada. Dan of course kita letak SPRM yang baru. Apa SPRM ini saya pun cukup gembira kerana ia yang lebih kuat daripada BPI.
Kalau ada negara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kerajaan tidak mempunyai kemauan politik atau iltizam politik, saya kira itu tidak betul. Tetapi masalahnya sekarang ini, Tuan Moderator, saya tidak percaya pada manusia. Masalah ini manusia. Undang-undang kita boleh buat, SPRN kita boleh buat, pendakwaan kita boleh bagi, macam-macam. Pelantikan ketua Pusat diletakkan di bawah parlimen, boleh kita buat, tapi masalah kita selesai selagi mana rakyat tidak bersama-sama bangun dan bangkit menentang rasuah. Jadi sebab itu dalam untuk parti kita, saya bagi pihak parti saya lah, kita serius. Dan the more kita lagi cepat kita mengakui bahawa kita mesti ketepikan dulu kepentingan politik dalam isu rasuah ini, lagi cepat kita boleh menyelesaikan masalah rasuah ini. Jadi Datuk, dengan apa yang dilakukan oleh UMNO sekarang ini, dalam iltizam Perdana Menteri, keadaan rasuah dalam UMNO sekarang ini jauh lebih baik berbanding sebelum ini. Terkawal. Saya tidak, saya nak beritahu. Tuan-tuan pun, kalau dah kena tangkap polis, ada yang bising dari tuan kata boleh runding ke tuan? Boleh, kan? Jadi soalnya sekarang terkawal. Rasuah ini, sebab itu kita harus faham rasuah ini can never eradicate lah. Selagi mana ada punca kuasa di situ. Tak kira dia pakai serban kah, dia Pakatan Rakyat kah, dia PAS kah, itu kan. Malah dalam di Vatikan pun kita rasa rasuah berlaku. Di Holy City, di Mekah, di Saudi Arabia juga berlaku. Jadi soalnya sekarang saya minta rakyat sama-sama. Di Hong Kong saya nak bagi tahu tuan-tuan, tahun 70-an rasuah di Hong Kong begitu teruk sekali, yang menyebabkan Hong Kong ini antara negara yang paling teruk indeks persepsi rasuah. Ya, tetapi apabila mereka menemukan ICAC yang macam SPRM terpaksa berlawan dengan pihak polis, bertembak di jalan raya dengan kongsi gelap dan sebagainya, ya, untuk mewujudkan satu keadaan di mana rasuah itu boleh dibenterai. Tetapi yang paling penting di Hong Kong ialah rakyat menyokong ICAC. Sekarang ini SPRM baru 3 tahun ya, Dato' Syafri, ya. ICAC Hong Kong took almost 10 years, more than 10 years to meyakinkan rakyat untuk bersama dengan mereka. Dan saya kira kita kena beri peluang kepada SPRM. Apakah kuasa yang begitu banyak diberikan kepada ICAC perlu diberikan juga kepada SPRM? Kuasa tu, oh ya betul, saya setuju. Bukan saja kuasa saya rasa cukup. Yang saya nakkan dalam jawatan kuasa, jadi revisi tanya saya, apa saya buat dalam jawatan kuasa? Dalam buku yang kita bagi, kita minta supaya belanja bajet untuk SPRM itu ditambah. Ya, kita sekarang ini tak cukup. Satu, keduanya kelengkapan, ketiganya latihan dan perjawatan. Ini penting. Kalau kita betul-betul ni serius, kita kena bagi ni kepada SPRM, kerana saya kira seperti custom, mereka juga boleh menyelamatkan duit negara dan akan memberi impact yang positif kepada ekonomi kita. Ya, jadi mungkin Datuk Mahir dengan ICAC, apa yang ada pada ICAC di Hong Kong yang tidak ada pada SPRM? Sokongan rakyat, cynical. Sekarang kita berada dalam satu fasa di mana rakyat masih sinis terhadap SPRM. Dan saya tak boleh salahkan rakyat kerana banyak masalah-masalah yang tertentu. Dan ini akan memakan yang ini akan memakan. Saya tak kata salahkan rakyat. Saya baru cakap saya tak salahkan rakyat. Ya. Saya katakan saya tak salahkan rakyat. Yang penting sekarang ini ialah dia akan memakan masa. Kalau di Hong Kong memakan masa lebih daripada 10 tahun, barulah rakyat berada di belakang ICAC. Saya kira kita bagi sedikit masa untuk SPRM untuk menunjukkan kemampuan mereka. At the moment, pada masa dan ketika rakyat berada di belakang SPRM, kita akan dapat satu keputusan yang baik dalam pembahasan. Okey. Jadi nak tambah atau tidak? Okey, dia ada beberapa komen yang kita beri sentuh. Memang betul kerajaan Barisan Nasional yang ada sekarang ini meletakkan NTRA, CPI sebagai, kalau ikut Datuk Rahman kata, ini tanda iltizam membanteras rasuah. Cuma yang tidak disebut oleh Datuk Rahman juga, sejak kebelakangan ini benda itu meruduk. CPI itu meruduk, bukannya bernama baik. Jadi memang kalaulah tugas kerajaan cukup sekadar mengumumkan beberapa perkara, mudahlah jadi Perdana Menteri. Sebab itu ada orang yang berjenaka, kata Datuk Sri Najib Tun Razak ini, suatu hari nanti akan dikenali sebagai bapa pengumuman. Dia banyak mengumumkan juga.
Tetapi tidak cukup dengan itu. Yang kita nak tengok, kalaupun ada NTRA untuk kita membanteras rasuah, kesannya di bawah mesti tangible, mesti orang rasai. Setakat ini, selepas 2 tahun, keadaannya bertentangan. Tapi bukankah penubuhan jawatankuasa banteras rasuah parlimen itu sebagai daripada iltizam, bukan sekadar pengumuman saja? Sebab dia ada 2, perancangan satu perkara, tetapi kuasa yang diberikan, keseriusan of government itu untuk tidak campur tangan. Saya ambil contoh isu NMC. Saya kena bercakap pasal NMC lah, itu yang saya tahu betul-betul ni lah. Lepas kita mula-mula bagi dokumen kenyataan yang datang, baik daripada SPRM, baik daripada Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan, Timbalan Ketua Polis Negara terus terang sebut tidak ada sebarang masalah, case close. Di Parlimen contohnya, 2 orang pahlawan yang mempertahankan NFC, seorang rembau, seorang betul-betul. Jadi tidak cukup dengan kerajaan membuat pengumuman bahawa kita akan buat 1, 2, 3. Budaya itu, semangat untuk membanteras rasuah, tidak campur tangan, berikan segala-galanya kepada SPRM dan pihak berkuasa, itu mesti dibudayakan. Dan yang macam Datuk kata tadi, perlu translate. Saya setuju. Setakat ini, sebab itu bagi saya, dengan ada CPI ini, keadaannya makin teruk. Sebab rakyat memerhati dan menghakimi antara pengumuman yang dibuat dengan apa yang berlaku. Rakyat tahu ada beberapa individu-individu yang dalam kepala mereka memang terlibat rasuah. Mereka menanti mereka ini dihadapkan ke mahkamah. Macam yang saudara sebut tadi, kadang-kadang bukti lembu dah ada depan mata, tetapi masih belum ada tindakan. Sebab itu CPI tiap-tiap tahun keadaannya makin bertambah teruk. Yang ini cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pegawai-pegawai penyiasat seperti Datuk Syukri dan lain-lain. Adakah kerana perkara tersebut menyebabkan rakyat tidak sepenuhnya bersama SPRM seperti mana kata Datuk Rahman? What is the job of the government? Apa tugas kerajaan? Tugas kerajaan ialah untuk mentadbir. Bagaimana kerajaan boleh mentadbir? Kerajaan hanya boleh mentadbir jika rakyat yakin kerajaan boleh mentadbir dengan baik. Tugas untuk meyakinkan rakyat itu bukan tugas rakyat. Tugas untuk meyakinkan rakyat adalah tugas kerajaan yang berkuasa. Hari ini Barisan Nasional, esok lusa 3 bulan lagi kami. Kalau suatu hari nanti saudara-saudari ada menteri dari Pakatan Rakyat duduk di sini yang bagi pelbagai alasan yang menyalahkan rakyat, saudara-saudari balik pusing pada menteri itu. Sebab itu Datuk, saya tidak setuju dengan Datuk sebut tadi. Datuk kata lepas ini jangan bawa pukul gendang dan sebagainya. Datuk, zamannya sudah berubah. Zaman sekarang ini adalah zaman aktivisme rakyat. Rakyat merasakan mereka ada stake dalam negara ini. We have a stake. Jadi maka kalau sepatutnya, dengar, listen. Ya, teruskan. Sepatutnya bila lebih ramai rakyat yang tampil ke hadapan, beri maklumat, membantu. Saya tengok Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan Polis ambil sikap yang berlainan dengan SPRM. Saya bekerja rapat dengan pelbagai Pesuruhjaya Polis di Bukit Perdana yang menyiasat NMC. Mereka mengalu-alukan. Mereka berhubung rapat dengan kami dan mereka juga merasakan bahawa tumpuan yang diberikan oleh rakyat kepada kes-kes berprofil tinggi ini beri leverage kepada mereka untuk bercakap dengan orang-orang atas yang kadang-kadang ada campur tangan politik. Itu sikap yang diambil oleh Bukit Perdana, Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan. Saya harap SPRM juga perlu mengambil sikap itu, alu-alukan bantuan rakyat supaya sama-sama kita membanteras, barulah SPRM dapat menangani masalah persepsi yang ada sekarang. Okey, terima kasih. Datuk. Okey, saya setuju apa saudara Fizi kata SPRM kita jatuh. Tapi bagi saya ini satu cabaran bagi SPRM dan juga bukan saja bagi SPRM sebab SPRM ini melibatkan keseluruhan kerajaan dan rakyat untuk sama-sama bantu untuk meningkatkan CPI. CPI ini tuan-tuan
dia perception, corruption perception index. Kajian dia hanya berdasarkan laporan-laporan daripada beberapa badan untuk badan keuangan macam World Bank, Asia Development Bank, dikumpulkan dan dibuatkan perception. That's perception, not reality. Tapi rakyat, orang ramai selalu lupa yang baik, tuan-tuan. Kenapa kita tak tengok Global Corruption Barometer, GCB? Dia betul-betul menggunakan responden yang turun ke padang tanya rakyat sendiri. Hal-hal rasuah yang berlaku di Malaysia dan negara lain. Tapi rakyat lupa ini. Dia nampak yang tak elok. Yang elok ni tak nampak. Hari ni saya nak dedah yang elok. Jadi CPI kita tak boleh pakai. CPI perception. Kenapa kerajaan ambil CPI? Okey, saya jawab. Kerajaan juga ambil GCB. Okey. Ambil GCB ni, tapi benda ni dimanipulasikan. Okey, GCB, Global Corruption Barometer, tuan-tuan. Apa kajian dia? 2010-2011, tuan-tuan. Tahap keyakinan masyarakat terhadap usaha-usaha kerajaan untuk memegang rasuah tahun ni 49%, tuan-tuan. Compare dengan Singapura, tuan-tuan. Negara yang diagung-agungkan, dicontoh-contohkan sebagai negara yang bagus. CPI dia 9.3, 9.4, duduk nombor 2, duduk nombor 1. Tapi dibuat ni GCB ni bukan orang Malaysia buat, tuan. TI juga yang buat. Bersama dengan CPI, TI juga buat. Kenapa Singapura kurang, betul? Sebab kajian menunjukkan Singapura, orang ramai sebut Singapura, rakyat di sini tahu, bukan orang Malaysia. Rakyat di sini kata hanya 29% saja efektif usaha-usaha kerajaan. Malaysia 48%. Compare dengan Jepun, nah 30%. Negara yang hebat, 30% saja. Adakah kerana rasuah tidak banyak berlaku di sana? Bukan masalah rasuah tak berlaku. Rasuah di mana-mana berlaku. Zaman Rasulullah pun berlaku. Maksudnya sekarang kita nak tunjuk bahawa usaha-usaha kerajaan itu untuk mencegah rasuah ni, rakyat nampak efektifnya. Itu yang di kajian yang ini yang dibuat menunjukkan bahawa efektifnya usaha kerajaan itu untuk merasuah di Malaysia is among the best in the world. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Ini dikeluarkan oleh Transparency International, TI. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik buka internet, tekan TI, keluarlah dia. Bukan saya tipu, bukan orang sebenarnya buat. Ini TI yang buat. Datuk Rahman nak celah. Saya nak celah. Tadi saya nak perbetulkan apa yang dikatakan oleh saudara Rafizi. Ini sebabnya terlalu banyak menyiasat lembu. CPI ni untuk tahun 2010, saya nak bagi tahu sedikit. Walaupun kita jatuh, tetapi kita kena ingat Rafizi, pada waktu itu ditambah lagi 3 kriteria kepada CPI. Ya, 3 yang baru, yang mana Malaysia hanya 28 negara sahaja yang dimasukkan di dalam 3 kategori yang terbaru ini, maka indeks kita jatuh. Kalau kita berdasarkan kepada tahun sebelumnya, iaitu hanya 9 kategori, performance kita lebih bagus. Kenapa kita dimasukkan di antara 28 negara? Saya tak tahu. Tapi dia masukkan ada 28 negara, maka indeks kita jatuh. Antara lain pada saya baseline sudah lari. Ya, tapi tak apa. Tak, antara 28 negara itu contoh negara yang saya tak ada di sini, tapi ada 28. Saya nak bagi tahu. Tapi saya tak tahu. Dah ke bawah, Rafizi. Okey, saya nak bagi tahu dalam kategori yang dulu yang 9 itu sebenarnya ada beberapa perkara yang kita naik, Okey. Yang 3 baru ni saya nak bagi tahu, satu yang betul-betul menurunkan persepsi kita ialah tentang transparency bribe payer survey. Ini apa ni? Ini ahli-ahli penjagaan daripada Malaysia yang pergi ke luar negara, yang disurvey, yang dibuat kajian apakah mereka mahu memberi rasuah di luar negara. Itu yang kita turun, ya, di bawah. Tapi tak apalah, saya datang ke sini, saya mengatakan kita ada masalah. Kita kena bekerja kuat. Cuma yang saya punya masalah dengan persepsi cara kita menangani rasuah ini juga agak lari sedikit. Fakta-fakta ini selalu disensasikan. Contoh, saya bagi tahu.
28 bilion ketirisan bajet negara, belanjawan negara. Saya dengar Rafizi setiap kali dalam ceramahnya, dalam itu dikatakan 28 bilion. Tak wujud 28 bilion ini. Jumlah itu tak wujud. 28 tak wujud. Saya dalam jawatan kuasa PAC ya. Saya tanya kepada Tan Sri Amrin Puan, di mana 28 bilion ini? Sebenarnya jumlah 28 bilion ini tak wujud di dalam laporan kajian, laporan Ketua Audit Negara. Jumlah 28 bilion ini dikeluarkan oleh sebuah surat khabar yang membuat satu andaian bahawa kalaulah sekian persentasenya bajet negara ini tiris, 28 bilion ini hilang. Maka dicanangkanlah 28 bilion ini seolah-olah kerajaan rasuah, kerajaan kecil. Surat khabar mana ada? I would not mention, not Sinara Harian. Jadi ini media yang The Star, kan? I'll say. It was The Star. Yeah, it was The Star. It was a business section. Ada jumlah itu. Dia cuma membuat ekstrapolasi. Tak ada 28 bilion tak wujud, tetapi dicanangkan sebagai modal politik. Itu satu. Yang keduanya ialah ketirisan dari segi ini 1 trilion ringgit. Saya pun dengar saudara Rafizi selalu kata 1 trilion ringgit duit mengalir keluar daripada Malaysia. Ya, itu pun tak wujud. Saya sudah tulis dalam blog saya. Saya telah berbincang, saya telah hujah di dalam parlimen. Tak wujud 1 trilion ringgit ini yang dikatakan oleh mereka disebabkan rasuah keluar 1 trilion daripada negara. Jumlah ini disebut di dalam satu laporan yang dibuat oleh Global Financial Integrity. Dan saya melihat dalam laporan itu bahawa untuk Malaysia, ya, jumlah itu betul keluar, tetapi bukan rasuah. Ia transfer pricing daripada multinational companies. Ini dia tahulah, dia accountant, ya, transfer pricing. Dan ini bukan saya cakap. Ini saudara Mr. Raymond Baker, iaitu Director Global Financial Integrity, yang mengeluarkan laporan itu. Dia kata, jangan katakan negara-negara ini korup. Dia sendiri cakap, YouTube kan Rafizi, ya. Jangan, dia kata. Yang masalahnya ialah dalam segi sistem keuangan antarabangsa yang membenarkan syarikat-syarikat multinational company lebih kurang 60-65% itu yang keluar dari. Dan kemudian masalah dadah, masalah smuggling, masalah prostitution, smuggling. Corruption is not the reason, tetapi dicanangkan seolah-olah 1 trilion itu keluar daripada Malaysia ini sebagai punca korupsi. Ini yang saya katakan tadi, cukup senang untuk mengatakan kerajaan rasuah dan sebagainya, score political point. Pada masa yang sama, tutup mata kepada penjualan 1 bilion bayan mutiara di Pulau Pinang, itu ditutup mata. Ya, itu tak pas. Itulah saya katakan. Tapi kalau saya nak pergi ke sana, I become petty, just like what Rafizi did just now. Okey, tuan-tuan.